Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syakina binti Jamaluddin, nombor matrik 048201. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang kerajaan tempatan. Jadi, kita lihat isi kandungannya. Yang pertama adalah pengenalan, kedua jenis-jenis dan fungsi kerajaan tempatan, dan yang ketiga akta-akta berkaitan kerajaan tempatan. Jadi, seterusnya kita bergerak kepada tajuk yang pertama, iaitu pengenalan. Kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan di Malaysia merupakan kerajaan di peringkat paling rendah dalam sesuatu sistem kerajaan di Malaysia. Ia berkuasa untuk mengenakan cukai yang terhad seperti cukai pintu. Selain itu, agensi kerajaan ini boleh menguatkuasakan undang-undang kecil, iaitu bylaws, kepada penduduk yang berada di dalam kawasan pentadbiran mereka. Menurut Malcolm W. Norris, tahun 1989, kerajaan tempatan di Semenanjung Malaysia merujuk kepada kerajaan di kawasan bandar, luar bandar atau gabungan kedua-dua kawasan ini dan terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Mengikut perkara 4, senarai kedua Perlembagaan Persekutuan, kerajaan tempatan yang di luar wilayah persekutuan berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri masing-masing. Kiranya untuk negeri Johor, negeri Melaka, negeri Pahang, kerajaan tempatan dia bawah tanggungjawab kerajaan negeri itu. Sungguh pun kerajaan tempatan terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, tetapi pentadbirannya berada di bawah kawalan kerajaan Persekutuan menerusi bahagian kerajaan tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Seterusnya kita masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu jenis-jenis dan fungsi kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ada 3 jenis. Yang pertama adalah Majlis Bandaraya, yang kedua adalah Majlis Perbandaran dan yang ketiga adalah Majlis Daerah. Kita beralih kepada Majlis Bandaraya. Majlis Bandaraya merupakan pusat pentadbiran sesebuah negeri dan penduduknya melebihi 1 juta orang. Hasil pendapatan tahunan melebihi RM20 juta. Mempunyai pusat perniagaan dan perindustrian serta mempunyai pusat pengajian tinggi seperti universiti dan maktab. Contohnya seperti Majlis Bandaraya Johor Bahru. Majlis Perbandaran. Majlis Perbandaran bukan pusat pentadbiran sesebuah daerah. Jumlah penduduk melebihi 100,000 orang. Hasil pendapatan tahunan melebihi 5 juta. Mempunyai pusat pentadbiran yang tersusun dan teratur. Kehendak penduduk adalah lebih tertumpu kepada perkhidmatan bandaran berbanding dengan projek-projek prasarana. Dan yang terakhir adalah Majlis Daerah. Majlis Daerah sebuah pekan yang biasanya terletak di luar bandar. Jumlah penduduknya kurang daripada 100,000 orang. Hasil pendapatan tahunan yang kurang daripada 5 juta ringgit. Kemudahan sistem perhubungan biasanya tidak begitu baik dan memerlukan lebih banyak projek prasarana berbanding dengan perkhidmatan bandaran. Sebagai contoh, Majlis Daerah Tangkap. Seterusnya kita beralih kepada fungsi kerajaan tempatan. Terdapat 2 prinsip utama yang menetapkan fungsi penguasa tempatan, iaitu prinsip ultra vires dan general competence. Prinsip ultra vires. Prinsip ultra vires ni menetapkan bahawa penguasa tempatan hanya berfungsi mengikut tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan oleh undang-undang. Berasaskan prinsip ini, penguasa tempatan di Malaysia berfungsi berpandukan bidang kuasa dan tugas yang disenaraikan oleh undang-undang. Manakala prinsip general competence memberi kuasa kepada penguasa tempatan menjalankan sebarang kegiatan dengan syarat penguasa tempatan itu mampu membiayai kegiatan tersebut. Prinsip ini memberi penguasa tempatan kuasa yang agak luas. Jadi bila kita boleh bandingkan, prinsip ultra vires terikat dengan undang-undang. Prinsip general competence, dia punya kuasa agak luas. Pada umumnya, fungsi utama penguasa tempatan di Malaysia adalah seperti berikut.
mengawal pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasan pentadbiran masing-masing, memberikan perkhidmatan sanitari dan pembersihan seperti mengutip sampah, mencuci longkang dan memotong rumput. Alhamdulillah. Seterusnya, tajuk terakhir dalam topik kerajaan tempatan adalah akta-akta berkaitan kerajaan tempatan. 3 akta ni sangat-sangat famous dan perlu diketahui dalam subjek kerajaan tempatan. Akta yang pertama adalah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Akta yang kedua, Akta Jalan, Parit dan Pembangunan, dan akta yang ketiga, Akta Perancangan Bandar dan Desa. Kalau kita tengok kat sini, Akta Kerajaan Tempatan 1976, tempat-tempat awam, dan bidang tugas dia adalah seperti di dalam video ini. Seterusnya, perkara kebersihan dan pengindahan, perusahaan dan perdagangan, pengangkutan, pembekalan elektrik, membuat kontrak, dan bidang tugasnya seperti di dalam jadual berikut. Akta yang kedua, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Pihak penguasa tempatan mempunyai tugas seperti mengatur, mengawal dan merancang kemajuan penggunaan semua tanah dan bangunan dalam kawasan masing-masing. Yang kedua, mengusaha, membantu dan menggalakkan pemungutan, penyelenggaraan, buletin dan monograf dan lain-lain siaran yang berhubung dengan perancangan bandar dan desa dan metodologinya, serta melaksanakan apa-apa tugas lain yang dipertanggungjawabkan terhadapnya dari semasa ke semasa oleh pihak berkuasa negeri atau jawatankuasa perancangan negeri. Dan akta yang terakhir, Akta Jalan, Parit dan Bangunan. Perkara yang pertama adalah jalan dan bidang tugasnya boleh dilihat seperti di dalam jadual yang tertera. Seterusnya, pembentungan dan perparitan, lorong belakang dan bangunan. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.